Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada semua anak-anak didik daripada kelas 2 Ibnu Khaldun dan juga 2 Ibnu Bajah. Okey. Baik, selamat datang ke kelas sains bagi tahun 2021. Okey. Sekejap ya, saya nak share skrin dengan kamu. Okey, baik. Okey. So, sebagai permulaan, saya kenalkan diri dulu. Saya merupakan Cikgu Nurita binti Saidin yang telah mengajar di SMK Gua Perahu daripada tahun 2009 hingga 2021 ni lah. Jadi berjam celip saya dah 11 tahun dah berada di Penang ni. Okay, mungkin ini kali pertama kamu nak belajar dengan saya. So, saya ucapkan kita dapat bekerjasama dan awak dapat bagi kerjasama yang padulah pada saya. Okey, so sebagai permulaan kita mulakan kelas kita pada tahun ini dengan baca doa. Awak niatkan dalam hati semoga Allah sentiasa terangkan hati dan sentiasa membantu kamu dalam jihad menuntut ilmu. Tetapkan fokus dan target kamu dalam subjek sains ni supaya lebih cemerlang. Okey, so kita faham sehingga bulan Mac nanti kamu akan menjalani pembelajaran di rumah. Okey, jadi apa tinggi harapan saya supaya kamu dapat bagi kerjasama, tidak belajar dengan main-main dan tidak melengah-lengahkan apa benda sahaja yang cikgu berikan. Okey, saya akan gunakan kaedah pembelajaran yang pelbagai. Contohnya macam hari ini saya bagi video, mungkin next time saya share dengan quiz ataupun kita buat project based learning dan sebagainya. Supaya tujuannya satu, supaya kamu explore, supaya kamu seronok untuk belajar dengan saya dan seronok untuk tahu apa itu sains. Okey, baik. So, sebagai keperluan untuk subjek saya, yang pertama saya perlukan buku teks. Okay, rujukan utama ialah buku teks. Saya faham awak tak dapat lagi. It doesn't matter sebab sekarang mungkin cikgu akan bagi nota dulu dan kemudian kita ada yang ramai orang share tentang link-link yang berkaitan dengan e-buku teks. Okay, kamu boleh rujuk. Yang keduanya, saya perlukan 2 buku panjang iaitu yang warna biru tu. Okay, satu kita akan gunakan sebagai buku nota. Yang kedua kita akan gunakan sebagai buku latihan dan juga buku eksperimen. Okay, kalau kamu tak ada lagi, kamu tak sempat nak beli lagi, tak ada masalah. Kamu masih boleh guna buku yang lama, buat divider, buat pembahagi, tulis besar-besar tahun 2021 dan kamu boleh sambung. Ataupun buku tahun lepas tak tahu pergi mana, buku tahun lepas dah habis, kamu boleh guna kertas. Okay, janji kamu buat itu apa orang kata usaha kamu. Usaha kamu macam mana kamu nak belajar. Okey. Baik, kita teruskan kepada bab 1 iaitu yang tajuknya ialah biodiversity. Okey. So dalam bab 1 ni dia ada banyak subtopik. Okay, so subtopik yang ni adalah subtopik kepelbagaian organisma. Okey, baik. So yang pertama sekali, apa itu biodiversity? Okay, so kalau kamu tengok dalam gambar yang cikgu share ni, kamu nampak gambar bunga, kamu nampak apa? Singa, kamu nampak burung, kamu nampak apa? Padi kan? Okey, so sekarang kita nak ulas, kita nak bongkarkan ataupun kita nak kupas apa maksud biodiversity. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, katakan okay. Tengok saya tunjukkan pada kamu macam mana kita nak faham apa dia biodiversity. Okey, so kita ada perkataan kat sini. Biodiversity. Sebenarnya dia bahasa Melayu dia TI. Biodiversity. So kita ada tiga suku kata kat sini. Okay. Kita ada 3 suku kata. Which is kita ada bio. Dan kita ada diver. Kita ada city. So apa maksud dia? Bio ni berasal daripada perkataan biologi. So bila dia biologi, tentang organisma lah sebenarnya.
Okay, bila sebut organisme adalah benda hidup. So, benda hidup, apa dia benda hidup yang ada di muka bumi ni? So, kita terdiri daripada apa? Haiwan. Macam mana nak lukis kucing ni? Lawa tak kucing cikgu? Okay. Kemudian, dia terdiri daripada tumbuhan. Sebagai contoh. Okay. Okay, apa lagi benda hidup selain daripada haiwan dan tumbuhan? Kita ada satu lagi iaitu manusia pun adalah terdiri daripada benda hidup iaitu bio ni tadi. Bio. Okay. Kemudian diver. Diver ni merupakan perkataan bahasa Inggeris diver iaitu merujuk kepada pelbagai. Pelbagai. Apa maksud pelbagai ni? Maksudnya banyaklah. Banyaklah. Maksudnya kalau haiwan tu banyaklah haiwan. Adakah satu je kucing dalam muka bumi ni? Banyak lagi. Kita ada semut, kita ada gajah dan sebagainya. Okay, kalau tumbuhan pun sama. Kita ada pokok bunga raya, pokok bunga kertas dan sebagainya. Itu merujuk kepada pelbagai. Okey, apa maksud city pula? City ni maksud dia berasal daripada perkataan bahasa Inggeris juga iaitu C-I-T-Y. Kalau kita faham, city ni maksud dia bandar. So dalam konteks ini, city ini merujuk kepada kawasan. Okey, jadi biodiversity ini kalau kita buat satu ayat, apa maksud dia? Maksud dia merujuk kepada kepelbagaian organisma hidup dalam satu kawasan. Okey, itu maksud biodiversity. Okey, cikgu ambil contoh satu, kawasan rumah. Contoh yang itu yang paling dekat dengan kita. Okey, dalam sebuah rumah mesti ada manusia. Betul? Okey, bila ada manusia, dia keluar pada rumah, mesti dia nampak pokok. Okey. So, bila dia nampak pokok, kemudian dia boleh juga nampak haiwan. Haiwan lain pula ni. Okey. So, mereka ini duduk di mana? Duduk di satu kawasan. Okey. So, inilah maksudnya biodiversity. Okey, ini konteks di rumah. Kalau konteks di hutan, kamu fikirlah apa dia haiwan yang ada di hutan, apa haiwan yang tumbuhan yang ada di hutan dan sebagainya. Okey, itu maksud biodiversity. Okey, so alright. So okay, baik, kita tengok yang seterusnya. Okay, tengok yang seterusnya. This one. Okay, saya sharekan. Okay, tengok yang ni. Okay, yang seterusnya ialah apa dia kepentingan biodiversity. Okay, yang pertama sumber makanan. Yang kedua keseimbangan alam, tempat rekreasi, perubatan, bahan-bahan mentah dan juga pendidikan. Okay, cikgu ambil contoh satu. Okay, kalau sumber makanan ni contoh dia, okay, katakanlah tadi ada pokok padi kan. Okay, saya share screen. Okay, so kita clear all drawing dulu. Katakanlah tadi kita ada pokok padi. Siapa yang perlu pokok padi ni? Mestilah manusia. Mestilah haiwan. Manusia makan beras. Haiwan makan padi. So kalau tak ada padi ni, so manusia tak boleh hidup. Haiwan pun ada haiwan yang terjejas. Jadi ketiga-tiga mereka ni saling memerlukan. Itu maksud dia. Maksudnya biodiversity ni masing-masing duduk di kawasan, di satu-satu kawasan dan saling orang kata saling memerlukan antara satu sama lain. Okay, so kita tengok yang seterusnya tadi iaitu apa dia? Keseimbangan alam. Yang seterusnya adalah keseimbangan alam. Okay, so alam, bila sebut pasal alam, okay, bila sebut pasal alam, manusia perlukan oksigen untuk hidup. Tumbuhan perlukan karbon dioksida, betul tak? Okay, siapa yang akan bagi oksigen pada manusia? Tentulah tumbuhan. Siapa yang akan bagi oksigen,
karbon dioksida pada tumbuhan, tentulah manusia. So saling memerlukan. Okey. Baik, tempat rekreasi. Cuba tengok tempat rekreasi. Tempat rekreasi mesti terdiri daripada apa? Mesti ada tumbuhan, mesti ada haiwan, mesti ada air. So semua tu saling memerlukan antara satu sama lain. Okey. Kepentingan yang seterusnya adalah perubatan. Macam mana biodiversity ni boleh jadi kepentingan pada perubatan? Okay. Kita kena ingat kadang-kadang ada tumbuh-tumbuhan yang digunakan dalam bidang perubatan. Contohnya macam pokok misai kucing, okay, yang mana kita gunakan dia untuk perubatan orang yang diabetes dan sebagainya. Okay. Kemudian kepentingan dalam bahan-bahan mentah industri. Okay, contoh dia macam mana haiwan, macam mana tumbuhan yang diproses, kemudian dijual, yang mana ianya akan mengembangkan kita punya industri. Okay. Kemudian yang seterusnya adalah macam mana biodiversity ini berkembang dalam bidang pendidikan dan juga penyelidikan. Okay, jadi contoh cikgu cakap nak jadikan ubat tadi. Sebelum nak jadikan ubat, mestilah dia selidik dulu, mesti buat kajian dulu. Okay. So, semua ini adalah kepentingan bagi biodiversity. Okay. Cikgu harap kamu boleh faham. Okay. Kalau tak faham, kamu ulang balik tengok video ni. Ulang lagi dan ulang lagi. Okay. So, sekarang ni kita nak pergi pada pengurusan biodiversity secara berkesan, iaitu tugasan untuk kamu yang mana saya nak kamu berfikir apa yang saya nak, skop apa yang saya nak kamu berfikir tu. Yang pertama, apakah faktor-faktor haiwan dan tumbuhan diancam kepupusan? Okey, apa maksud kepupusan tu? Kepupusan ni maksud dia ialah semakin habislah. Okey. Faktor-faktor. Apa maksud faktor? Punca haiwan-haiwan ni semakin habis. Punca tumbuh-tumbuhan ni semakin habis. Apa punca dia? Okay. Kemudian yang kedua ialah cara. Okay, apa cara nak bagi haiwan ataupun tumbuhan tadi tak pupus? Nak buat apa? Apa cara dia? Okay. Saya nak kamu buat benda ni dalam bentuk peta iting, buat dalam buku nota. Okay. Tadi kalau saya dah kata kalau tak ada buku apa nak buat, saya dah terangkan. Right? Okay, so apa dia bentuk peta iting yang ada? Okay, saya kongsikan dengan kamu. Baik, okay, contoh yang ni saya nak guna peta pokok. Saya buat macam ni. Peta pokok. Okay, tajuk dia pokok, faktor tu haiwan dan tumbuhan pupus. Okay, faktor dia yang pertama saya letak apa? Pembalakan haram. Okay, apa maksud pembalakan haram ni? Bila pembalakan haram berlaku, pokok ditebang sesuka hati. Bila pokok tebang, tumbuhan tak ada. Bila tumbuhan tak ada, haiwan pun tak ada tempat tinggal. So, bila haiwan tak ada tempat tinggal, haiwan akan terancam dan lama-lama dia akan pupus. Itu maksud dia punca ataupun faktor haiwan ataupun tumbuhan pupus. Okay, saya nak kamu cari lagi 3. Okay, isikan tempat kosong ni. Okay. Kemudian yang kedua tadi, okay, saya nak buat dalam bentuk bulat pula. Bulat ni maksud dia macam kita panggil dia peta buih. Di tengah-tengah ni tajuk dia, iaitu cara memelihara dan memelihara haiwan dan tumbuhan. Tadi saya bagi tahu pembalakan haram kan. So jadi macam mana nak atasi pembalakan haram ni? Saya kata ketatkan undang-undang terhadap pembalakan. Maksudnya kalau orang yang didapati membuat pembalakan secara haram ni, kita kenakan denda yang lebih tinggi. Itu mungkin cara untuk mengelakkan pembalakan haram. Okay, so kamu buat lagi 3. Alright, okay. So good luck semua. Kalau ada masalah boleh personal message saya, boleh tanya, boleh telegram saya dan sebagainya. Boleh tanya dalam grup pun tak ada masalah. Okay, dan tugasan cikgu ni kamu kena PM saya secara personal, sama ada di Telegram, tangkap gambar apa yang kamu nak buat tu, tangkap gambar dan hantar dekat saya selewat-lewatnya 22 hari bulan 2, iaitu hari Jumaat ini, untuk saya rekodkan dalam kamu punya pentaksiran bilik darjah. Dan nanti saya nak pesan pada kamu, jangan lengah-lengahkan tugasan. Ya. Maksudnya nanti kalau kamu lengahkan yang sign ni, nanti cikgu lain lagi nak ajar benda lain. So, tetapkan disiplin dalam diri.
okey, kena belajar, kena buat dan kena faham. Ya. Okay, bagi yang tak faham apa dia biodiversity, apa dia kepentingan biodiversity, boleh ulang-ulang tengok video saya ni sampai faham. Okay, so kita jumpa lagi dalam kelas yang berikutnya. Assalamualaikum dan selamat menjawab semua. Okay.